رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik, memberi kepada kita nikmat dan juga peluang untuk berada pada tahun baru yang 2024 ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang lebih hampir dan dekat dengannya dan mendapat keredaannya. Kita berhenti daripada kitab kita ini pada muka yang ke-284. Summa illam yatu atau wa yustatabu jua. Atas sekali. Fa iza aslama. Fa iza aslama sahha islamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, fa idza aslama sahha islamuhu wa turika wa in takarrarat riddatahu li itlaqin nusus. Kata pengarang, apabila si murtad mau bertaubat kembali Islam, maka Islamnya sah dan diurungkan pembunuhannya sekalipun telah berkali-kali berbuat murtad, kerana kemutlakan makna nas-nas yang menjadi dalil pembunuhannya. Okay. Masih lagi berkaitan isu dosa yang paling besar dan bentuk kufur yang paling hebat, paling besar, iaitu murtad. Wal'iyazubillah. Maka orang yang murtad ni dihukum dengan hukuman hududnya ialah dibunuhlah. Kalau dia enggan taubat, disuruh dulu taubat, suruh berhenti, suruh masuk Islam balik. Kalau dia enggan juga, maka hukumannya ialah dibunuh dengan cara dipenggang kepala lah. Fa idza aslama, apabila dia telah Islam, makna orang murtad ni masuk Islam balik, sahha islamuhu, Islam dia dikira sah, makna dikira orang Islam balik, Muslim balik. Wa turika, dan dibiarkan, maknanya tidak dikenakan apa-apa hukuman. Kerana apa? Dia telah taubat dan dia telah tarik balik. Keadaan dia murtad tu ditarik balik, dia masuk Islam balik, maka dibiarkan, lepaslah dia daripada hukuman. Yang ini ni hukuman lepas ni, wa in takarrarat riddatuhu, qayahnya walaupun berulang-ulang murtadnya. Walaupun dia lepas dibiarkan, selamat dia, lepas tu murtad balik, lepas tu kena igak, kena takat, taubat balik, masuk Islam balik, biar pula. Lepas tu murtad semula, lepas tu kena igak, kena uguk, masuk Islam pula dia, lepas tu murtad pula. Berulang-ulang kali murtad tu. Walaupun berulang-ulang kali murtad tersebut, maka dihukum tetapnya sama saja. Maknanya kalau dia masuk Islam, lepaslah dia. Ini faham kat mana ni? Li'ithlaqin nusus, kerana mutlak nas ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman disebut gitu je.
Dia tak sebut makna kalau buat 3 kali ke kena bunuh ke, tak didengar perkataan, tak ada. Dia kata hukum umum gitu, maka dikekalkan atas umum gitulah. Nampak tak? Okay, kalau macam curi contohnya, curi, potong tangan kanan dulu, cukup syarat belaka lah. Lepas tu curi pula kali kedua, tangan kanan tu tak boleh potong dah. Dah habis lah potong tangan kanan tu. Potong apa pula? Kaki kiri. Dah. Lepas tu tangan kiri, kaki kanan. Jadi berulang-ulang tu menyebabkan hukuman berbeza. Maknanya lepas tu tak ada lah berkudung tangan kaki, biasa dok curi lah. Kalau curi juga kena jara je lah. Curi juga tangan tak ada lagi, tak ada curi juga tu kena masuk penjara je orang ni. Jadi maknanya ada hak dia. Hak ni kalau dia taubat balik, masuk Islam balik, hukuman lepas. Dia ulang pula berapa kali pun hukumannya tetap lepas juga. Kerana apa? Kerana nas tidak menyatakan hukuman lain. Li itlaqin nusus, kerana mutlaknya nas yang menceritakan hukumnya. Okey. Naam, yu'azzaru man takarrarat riddatuhu la fi awwali amrihi idza taba khilafan lima za'amahu jahalatul qudah. Katanya memang orang yang telah berkali-kali murtad bisa dikenakan hukuman ta'zir, bukan pada pertama kemurtadannya bila mahu bertaubat. Lain halnya menurut apa yang dimaksudkan oleh para qadi yang bodoh-bodoh. Tubik dah bodoh dia. Ni ayat dia. Jadi di sini kata dia hukuman orang itu dilepaskan daripada dihukum kalau dia masuk Islam balik, walaupun berulang. Namun na'am dengan makna istidrak. Namun yu'azzaru, boleh ditakzirkan. Dia kenakan hukuman denda takzir. Ikutlah penjara ke, biasa penjara lah. Hukuman duit ni berlaku khilaf sikit di kalangan ulama Islam. Boleh dikenakan takzir. Banyak kali sangat masuk Islam mula, lepas tu murtad pula, lepas tu masuk Islam pula, lepas tu murtad pula. Padang gitu je. Igat tok dalam penjara. Nampak tak? Jadi igat tok dalam penjara. Jadi nano nakal, dia nak perdaya pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak kehakiman, pihak-pihak menjalankan hukum. Caranya macam mana? Tak boleh fitnah, igat tok dalam penjara, kurung dia. Boleh ditakzir siapa? Man takarrarat riddatuhu, orang yang berulang kali murtadnya. Okey. Takzir ni boleh dikenakan la fi awwali marratin idza taba, tidak pada pertama kali kalau dia taubat. Kalau dia mula-mula pertama kali kesalahan dia murtad, lepas tu dia taubat, hak tu tak boleh kena takzir. Nampak? Tak boleh kena takzir. Pengarang rahimahullah ta'ala di sini beri peringatan dan mencela orang yang menghukumkan kesalahan pertama pun kena takzir juga. Dia kata tak, dan tidak ay la yu'azzaru fi awwali marratin idza taba, tidak ditakzirkan kalau kesalahan murtad tu kali pertama, kalau dia taubat dah. Dia taubat dah, kena penjara pula, kena hukuman takzir tak, biarlah, lepaslah. Tak boleh jadi dia silap tu, boleh jadi tu. Jadi kali pertama ni hukumannya ringan. Biasanya standard hukuman-hukuman di mahkamah pun itulah. Kesalahan kali pertama ringan, denda saja. Kesalahan kali kedua atau beberapa kali baru kena hukuman penjara pula, hukuman sebab pula. Tengok kepada sejauh mana dia tu berat tak berat atau berulang berapa kali dah. Hak ni kali pertama tak boleh dikenakan takzir. Tak boleh makna haram lah ni. Tidak boleh dikenakan. Sebab itu pengarang kata khilafan, hukum ini menyalahi bagi apa yang disangkakan oleh qadi-qadi yang jahil-jahil. Jahalatul qudah, orang-orang jahil di kalangan qadi. Tok qadi hak jahil. Dia sebut kat mana zaman dia bukan zaman sekarang je. Tok hakim, tok qadi hak salah ataupun jahil hukum ni. Zaman tuan pengarang ni. Zaman tuan pengarang ni. Zaman dia ni ulama-ulama belaka.
Tapi yelah, kadang-kadang ada keputusan hukum tu tak berapa nak kena. Penilaian tu dibuat kerana tak kena. Jadi dia pun kritik. Bersalahan dengan pandangan sebahagian qadi-qadi hak jahil. Jadi payah ni. Nak jadi tok qadi tu. Qadi makna hakim lah ni. Qadi hakim yang buat keputusan ni. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW disebut, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seseorang hakim qadi menjatuhkan hukuman, dia ijtihad dan dia betul, maka dapat 2 pahala. Tetapi kalau dia salah, dapat 1 pahala saja. Ini hakim mana ni? Ini hakim yang bertindak berdasarkan ilmu. Bertindak berdasarkan ilmu. Bertindak berdasarkan ilmu. Makna dia ilmu dia ada, tapi kerana berdasarkan maklumat-maklumat yang dia dapat daripada pihak plaintiff, dengan pihak pendakwa, dapat tu menyebabkan keputusan dia berdasarkan maklumat dia salah contohnya, maka dapat sepahala. Pahala apa? Pahala berijtihad. Salah tu tak boleh pahala lah sebab tak betul. Tapi kalau betul, dapat 2 pahala. Ini kalau orang itu ahli dan layak. Adapun orang yang tidak ahli dan tidak layak, ini merujuk kepada al-qudatu salasah. Tok qadi ni ada 3 jenis. Wahidun fil jannah wasnani finnar. Seorang dalam syurga, 2 dalam neraka. Yang ni, hadis ni kita tak dituju ke orang ni. Ini peringatan Nabi SAW beri kepada orang yang diletakkan tugas sebagai menjatuhkan hukum. Sebab apa? Supaya berhati-hati. Dalam banyak-banyak orang yang jatuhkan hukum, qadi ni, dalam 3 orang, seorang masuk syurga. Lepas tu kita kira lah tok qadi pak kita banyak mana. Jangan buat gitu. Bukan nak kira bilangan ni. Bilang qadi kat ni banyak ni. Banyak ni je masuk syurga. Hak tak kena dengan kita masuk neraka. Tak kena tu. Nak kat bawah ni jenis qadi ni. Ada 3 jenis. Kalau dia ada ilmu dan berhukum dengan benar, hak ni fil jannah, masuk syurga. Yang kedua, dia tahu tapi tak berhukum dengan benar. Yang ni zalim. Hak ni neraka. Yang ketiga, dia tidak tahu tapi dia hukum juga. Hak ni pun masuk neraka juga. Jadi 3 ni merujuk pada 3 kategori. 3 kategori. Dia tahu tentang hukuman, maklumat ada semua, dia pun jatuh hukum dengan benar. Orang ni syurga. Adapun dia tak tahu. Tak tahu. Dia buat-buat tahu. Dia tak tahu isu ni, tak tahu masalah, dia buat-buat tahu. Salah hukum dia. Salah hukum. Ini neraka. Neraka maknanya dia litarhi, untuk memberi ancaman. Tak beri ancaman. Neraka tu atas kira amalan kayak gini, dikira dosa lah maksudnya. Dosa yang menyebabkan neraka. Dosa yang menyebabkan neraka, itu maksudnya. Hadis-hadis yang memberi ancaman neraka ni makna menjadi dosa yang menyebabkan seorang tu boleh masuk neraka. Makna bukan neraka terus, sebab manusia akan hisap amal baik dengan amal buruk dia. Jadi dia ni tak ada ilmu, dia hukum. Maka orang ni salah, berdosa. Ni namanya seorang lagi apa dia? Dia tahu betul, tapi ada rasuah, ataupun dia zalim, ataupun orang tu musuh dia, saja nak perkenakan, saja nak jatuh. Awak ni juga dia ancam dengan neraka. Nampak maka jadi pengarang rahimahullah ta'ala kata, salahlah kalau hukuman yang dibuat sebagaimana yang dibuat oleh jahalatul qudah, qadi-qadi yang jahil ini, di mana mengenakan hukuman ta'zir kepada kesalahan kali pertama. Jadi benda tu kira salah lah. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, tatimmatun, pungkasan, penutup dah. Bila dengar tatimah ni makna nak habis dah ni. Nak habis bab. Nak habis bab. Bab apa? Berkaitan dengan murtad ni. Nak habis bab. Nak masuk bab hudud pula. Nak masuk bab hudud pula. Tatimatun, ini satu kesempurnaan. Innama yahsulu islamu kulli kafirin asliyin
أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد. Kata dia hanya senya keislaman setiap orang kafir asli, yakni kafir sejak mula, atau orang murtad adalah bisa didapatkan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bagi orang yang dapat berbicara, boleh bercakap, walaupun dengan bahasa bukan bahasa Arab sekalipun, baik-baik ia bercakap bahasa Arab, berbahasa Arab, walaupun boleh bahasa Arab sekalipun tapi bahasa lain, tapi makna dia makna yang dia kembali dan syahadah balik. Menurut nukilan yang muktamad, maka belum cukup dengan keislaman di dalam hatinya, sekalipun ini dikatakan oleh Al-Ghazali dan segolongan para ulama muhakkikun. Okey. Jadi dalam masalah ni, orang murtad tu cara dia masuk Islam balik. Macam mana? Wa innama yahsulul islamu kulli kafirin asliyin aw murtaddin bitalaffuzi bisyahadatain. Hanya senya hasil Islam orang kafir yang asal nak masuk Islam, ataupun orang murtad masuk Islam dengan cara mengucap balik, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucap balik. Itu minan nautiki, bagi orang yang boleh mengucap lah. Orang boleh bercakap, kena sebut, kena berlafaz. Fala yakfi ma biqalbihi minal iman. Maka apa nama ni, tak dapat memada, tidak cukup apa yang ada dalam hatinya daripada keimanan. Tak padam. Dia nak masuk Islam, maka dia percaya segala apa yang terhimpun dalam makna keimanan tu, dia percaya dalam hati, tapi tak sebut. Tak cukup. Tidak memadai. Tidak memadai. Jadi tak boleh, sebab apa? Orang tak tahu. Dia percaya dah masuk Islam, dia percaya dah tentang agama Islam, Tuhan satu. Benda hak dia percaya tu, hak benda yang yakin tu, dalam agama tu dia percaya belaka dalam hati, tapi tidak sebut. Maka tidak memadai pada Islamnya, terutamanya pada hukum dunia. Pada akhirat ni ada khilaf lah, adakah memadai. Qaul ulama muhaqqiqin di kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dia tu dikira beriman di sisi Tuhan. Dia dikira beriman di sisi Tuhan, tetapi depan hukum, depan manusia, hukum manusia, hukum dunia, dihukum macam orang kafir. Dia dengan Tuhan serah pada Allah Ta'ala. Sebab pada mereka iman ni ialah dia panggil amal qalbi, perbuatan hati. Perbuatan hati. Sebab ada keimanan, yakin, maka iman dia sah, tapi sah di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu. Sebab dalam hati ni kita tak tahu. Tak. Dia dengar sokmo lah. Dengar sokmo dah orang cerita bab Islam, bab agama, bab ni, bab ketuhanan. Tapi tak mengucap aje. Contoh, dia tak mengucap aje. Tak. Dengar sokmo orang ngajar, dengar orang ni. Masyarakat kita kan masyarakat majmuk kan. Tak. Jadi dengar pengajian tu, dia percaya sungguh Tuhan tu Allah. Dia percaya sungguh Nabi Muhammad tu Rasulullah, tapi tak mengucap aje. Maka kalau betul lah ada hakikat iman tu di sisi pandangan muktamad Asy'ariyah, dia dikira beriman di sisi Tuhan. Makna apa? Akhirat lagi dia selamat. Selamat. Cuma di kita tak boleh kata dia beriman sebab kita tak ada bukti. Kerana syahadah ni zahir, kena perkara yang zahir yang menampakkan ada iman. Tiba-tiba tak ada, maknanya kita tak boleh nak kata lah. Tak boleh nak kata. Baik. Wa in qala bihil Ghazali, walaupun berkata dengannya oleh Imam Ghazali wa jam'un muhaqqiqun, dan sekumpulan ulama yang muhaqqiqun mengatakan memadai dengan hati. Macam kita kata tadi lah, pandangan muktamadnya memada iman dengan hati, tapi di sisi Allah, di sisi dunia tak boleh. Sebab itu syahadah ini atas qaul yang muktamad ialah syartun li ijra'i ahkami ad-dunyawiyah, syarat untuk melaksanakan hukum dunia. Bila dia mengucap, boleh laksanakan hukum dunia. Apa dia? Dia sembelih boleh kita makan.
Ada. Nak nikah dengan dia, boleh kita nikah. Kalau anak dia Islam, dia boleh jadi wali. Ada. Apa lagi? Apa nama ni? Dia terpelihara darahnya. Jadi segala hukum orang Islam tu kena kepada dia apabila dia mengucap. Jadi syarat mengucap ini ialah syarat untuk diperlakukan hukum dunia. Adapun hakikat iman tu hak dalam hati, maka orang ini kena mengucap balik walau bil ajamiyati, walaupun dengan bahasa lurah ajam. Ni ghayah bagi talaffuz bisyahadatain, berlafaz dengan dua kalimah syahadah walaupun dengan bahasa ajam, bukan dengan bahasa Arab. Saya naik saksi bahawa sesungguhnya I bear witness there's not God but Allah. Tak ada Tuhan kecuali Allah. Saya naik saksi. Bahasa ikulah bahasa-bahasa dia. Bahasa-bahasa selain bahasa Arab dipanggil bahasa ajam. Maka kalau dia cakap makna syahadah dengan bahasa dia, hukumnya telah sah Islamnya. Sah Islamnya. Sebab itu kalau kita tengok, kalau orang buat majlis-majlis syahadah di negara-negara barat ke, dia ucap dulu bahasa Arab, lepas tu dia terjemah pula. Sebab dia bukan lafaz saja nak tu, faham, kena faham tu. Okey. Jadi sah walaupun bil ajamiyah. Wa in ahsanal arabiyyata 'ala al-manqulil mu'tamad. Ghayah itu sah dengan bahasa selain bahasa Arab walaupun dia boleh bahasa Arab. Dia boleh cakap Arab, boleh cakap Arab. Dia orang hok duduk negara Arab contohnya. Dia orang Arab tapi Arab Kristian contohnya. Dia boleh bahasa Arab tapi dia nak cakap bahasa Inggeris. Nak mengucap kat bahasa Inggeris, ada masalah. Atas al-manqulil mu'tamad, qaul yang dinukilkan yang mu'tamad boleh. Okey. La bi lughatin laqanaha bila fahmin. Tidak bisa didapatkan keislaman dengan mengucapkan dua syahadat dalam bahasa yang dituntunkan kepadanya sedang ia sendiri tidak faham. Ni buat molek ni. Perlu beri perhatian. Dia kata dan tidak sah la bi lughatin laqanaha, tidak sah dengan bahasa yang ditalqin. Talqin makna yang diajar sebut, bila fahmin, tapi tak faham. Okay, ramai-ramai sekalian ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah. Orang tak tahu benda. Ni banyak kat zaman sekarang ni nak cari populariti, influencer ataupun YouTuber nak cari influencer, nak tarik. Dia kata saya telah mengislamkan satu kampung contohnya. Satu kampung asli dia pun buat rakaman. Okey, semua orang ikut saya. Saya bisa $1 lepas ni contoh. Tahu duit ataupun lepas ni dapat berah. Ikut ramai-ramai contoh, ikut ramai-ramai. Dia pun baca asyhadu, orang pun ikut asyhadu. Tak sah. Tak sah mana? Tidak dikira Islam. Dia tak faham. Tak faham. Jadi benda tu kita sebagai penonton ataupun lihat konten-konten itu kena tengoklah. Nak percaya ke tak percaya tu bergantunglah betul tak betul maklumat tersebut. Tapi orang boleh buat lagi. Boleh buat. Kupur belaka orang-orang yang bukan agama Islam pun beri bantuan. Ikut saya ramai-ramai ikut. Lepas tu kira Islam ke? Ada. Ni penting ni. Masuk Islam biar dengan redha dan juga dengan yakin hati. Ni la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Dia kata saya tak paksa, saya suruh sebut je. Betul lah, tapi hakikat masuk Islam tu tak sah. Isunya kesan juga ni. Katakanlah Islam tiba-tiba murtad pula. Mai Kristian suruh sembah salib pula. Gimana nak kira murtad? Asal Islam tu tidak sah dah. Mana tak ada lah kira murtad sebab ia tak masuk Islam. Tu. Selagi mana tidak sah Islam yang pertama, tak boleh nak kata murtad lagi. Tak boleh nak kata murtad lagi. Baik. Jadi tak boleh dengan bahasa yang ditalkinkan, yang diajar tapi tak faham. Thumma bil i'tirafi birisalatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ghairil arab mimman yang yunkiruha
fayazidu al-Isawiyyu minal yahudi Muhammadur Rasulullah ila jami'il khalqi. Kemudian dengan dibarengi pengakuan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selain bangsa Arab, bagi orang yang mengingkarinya, maka kaum Yahudi mengikut Nabi Isa, menambah syahadahnya dengan Muhammad adalah Rasulullah untuk segenap manusia. Okey. Hak ni kalau dia apa nama ni, dia ini orang yang mana tak ada agama masuk Islam. Kalau dia dah ada pegangan dia, dia masuk Islam, syahadah tu dua tu dia kena tambah lagi. Kena tambah apa? Kena ingkar dan nafikan i'tiqad yang salah sebelum ni dia pegang. Tu dia pengarang rahimahullah sebut thumma al-i'tiraf, thumma bil-i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila ghairil arab. Kemudian kena tambah pengakuan dengan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada selain orang Arab. Siapa ni kena tambah ni? Mimman yunkiruha, dari kalangan orang yang mengingkari kerasulan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu tambah, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia. Kalau dia kata Nabi Muhammad ni utuh kepada Arab saja, makna dalam syahadah tu dia kena sebut perkara yang i'tiqad yang salah tu, penafian i'tiqad yang salah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh manusia, bukan Arab saja. Maka fayazidul Isawi, maka orang golongan Isawi. Isawi ni ialah daripada Bani Israel ataupun mereka yang percaya kepada Alkitab dan percaya bahawa Nabi Muhammad ni diutus untuk orang Arab saja. Dia percaya Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Tidak kata Nabi Muhammad bukan Rasul. Setengah daripada Yahudi dan Kristian, dia tidak terima kerasulan Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad ni bukan Rasul, bukan Nabi. Bahkan Yahudi, Nabi Isa pun tak terima. Jadi Isawi ni satu kelompok kecil di kalangan ahli kitab. Dia percaya kepada Rasul-Rasul lain dan percaya kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad ni kepada bangsa Arab saja, pada bangsa Arab saja. Jadi orang ni kalau masuk Islam, selepas syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena mengaku bahawa Nabi Muhammad wa anna Muhammadan mursalun ila jami'is saqalaini al-arabi wal ajam. Gitulah. Lafaz mana-mana tak kira sama maksudnya sama. Dan Muhammad itu diutuskan kepada seluruh manusia, sama ada bangsa Arab ataupun bukan Arab. Dia kena nafi, hak akidah dipegang dulu. Sama kalau orang jangan sesat contohnya tak. Dia kata ayah ping Tuhan. Kena nafi tu. Masukkan dalam saya bersaksi bahawa ayah ping ni bukan Tuhan. Gitu. Saya tarik balik daripada akidah salah saya. Ia bukan kata dia masuk Islam je, dia kena tarik balik tu. Ada satu klausa lagi, satu ayat lagi yang kata dia tarik balik kenyataan dia yang salah. Sama ke orang yang buat kenyataan yang salah, yang keluar daripada Islam, dia kena tarik balik itu. Jadi dia kena tambah Muhammadur Rasulullah ila jami'il khalqi, kepada sekalian manusia. Kemudian kata pengarang awil bara'ata. Dia kata wa anna Muhammadan, kata apa? Awil bara'ata min kulli dinin yukhalifu dinal Islam fayazidul musyriku kafartu bima kuntu asyraktu bih. Atau menambahkan pernyataan melepaskan diri dari seluruh agama yang tidak sesuai dengan Islam, maka orang musyrik menambah, saya menutup, saya memotong apa yang telah saya sekutukan dengan Allah. Makna saya kufur lah, saya tolak, ataupun saya kufur dengan apa yang pernah syirikkan dengan Allah Ta'ala dulu. Makna dia tak terima
Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi orang yang dah ada pegangan ataupun i'tikad salah ni, lepas mengucap 2 kalimah syahadah dia kena tambah. Contoh lain lagi dia kata awil bara'ah, ataupun dia kena berlepas diri min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, setiap agama yang menyalahi agama Islam. Saya berlepas diri daripada pahaman-pahaman yang menyalahi pahaman atau menyalahi agama Islam. Saya berlepas diri daripada perkara-perkara yang menyalahi agama Islam. Kena sebut gitu. Fayazidul musyriku, maka orang musyrik dia tambah kafartu bima kuntu asyraktu bih. Aku kufur dengan apa yang dulu aku syirikkan Tuhan dengan dia. Dulu aku percaya ada Tuhan lain, aku kufur dengan Tuhan tu. Aku beriman dengan Tuhan yang satu saja. Dia kena tambah itu. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa biruju'ihi 'anil i'tiqadi alladhi irtadda bisababihi. Kemudian setelah pengakuan tersebut lalu mencabut i'tiqad yang menyebabkan kemurtadan dirinya. Ni kalau benda yang menyebabkan dia murtad, contohnya dia tolak hukum Islam, ataupun dia tolak sembahyang wajib, dia kata arak halal. Hak ni benda-benda yang maklum minad din bid darurah, perkara yang dipaham dalam agama oleh semua orang. Semua orang tahu benda ni wajib, semua orang tahu benda ni haram. Itu perkara maklum minad din bid darurah. Siapa yang nafi, yang ingkar, orang ni boleh jadi kufur. Dia kata sembahyang tak wajib, orang biasa je wajib sembahyang, kita tak wajib sembahyang. Buat-buat kita tak wajib sembahyang. Itu kufur. Sebab apa? Menafikan taklif, benda yang wajib atas setiap orang. Dia kena sebut lepas syahadat tu, masuk Islam balik tu kena sebut, dan aku berlepas diri daripada i'tikadku yang salah. Daripada semua i'tikadku yang salah. Bahaya tu tak? Jadi sebab itulah i'tikad yang sesat sebegini, pihak yang bertanggungjawab bila buat majlis untuk istitabah, majlis supaya taubat semula. Majlis istitabah ni majlis minta taubat semula. Tak? Ada kita dengar kan? Tak? Belum-belum ni kan? Suruh taubat semula. Dipanggil 2-3 orang yang ada ajaran sesat, suruh taubat semula. Dia kena sebut bahawa saya tarik diri daripada apa yang saya i'tikad sebelum ni. Kalau lebih detail, lebih tu lagi molek. Sebab kadang-kadang orang ni depan untuk mengelakkan hukuman, dia pandai, dia buat macam setuju, buat macam setuju, belakang dia terus lagi. Belakang dia terus lagi, dia buat lagi, ada lagi pengikut, ada lagi orang ikut ajaran dia, masih sebarkan lagi. Tu bahaya tu. Jadi ajaran sesat ni, dia masyarakat yang memainkan peranan. Masyarakat main peranan. Jangan makna kita tahu kampung kita tu ada orang tak apa betul akidah, ataupun bawa pahaman sesat, kita buat senyap je. Buat senyap kat pergi malu kampung kita. Ada kot gitu. Tak boleh kabur, kat pergi malu kampung kita. Malu kampung kita. Ni bukan masalah malu kampung ni, rosak masyarakat. Mula-mula dia seorang, lepas tu dia ajak keluarga dia pula, lepas tu dia ramai pula. Sebab apa? Sebab benda ni, dia ajaran sesat ni, dia ada tarikan ni. Dia ada tarikan ni. Tarikan hak zahir, tarikan hak dok nampak orang ada. Syaitan lagi banyak begini akan menyebabkan orang suka kepada ajaran-ajaran sesat ni. Jadi dia kena maklum. Kena maklum kepada pihak berkuasa. Kena maklum kepada orang-orang yang ada autoriti supaya cegah. Kalau tak cegah, kita bimbang pakai macam orang Islam, orang Melayu. Pergi sejik juga tapi i'tikad salah. Bahaya tu. Baik. Jadi di sini dia kena tarik balik, nafikan biruju'ihi, dengan penarikannya anil i'tiqadi alladhi irtadda bisababihi, daripada i'tikad yang dia jadi murtad dengan sebabnya. Dia tarik balik, saya tarik balik perkataan saya tu. Saya insah dan melepas diri daripada segala perkataan yang saya sebut masa jahil dulu. Kena kata gitu. Kemudian kalau tengok contoh yang dibuat ataupun ni ada di kalangan ulama-ulama sirah, ada menukilkan beberapa surat-surat taubat.
yang ada berlaku pada zaman-zaman dahulu oleh setengah daripada orang-orang terkenal lah, ulama juga kadang, tapi dia salah dalam beberapa keadaan, beberapa isu. Dia suruh taubat, ditulis surat tu makna ditulis lafaz dia tu bergiam. Dan saya mengatakan yang sebelum ni saya kata begini, saya tarik balik, tulis. Dia sebut sebelum ni kata Tuhan tu gini, dia tarik balik. Sebelum ni dia kata Quran ni gini, tarik balik. Kena zahir benda ni. Sebagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, i'tikad Mu'tazilah sebelum dia kembali kepada ahli sunnah tu, dia beriktikad dengan Mu'tazilah. Bila dia ijtihad. Dulu aku kata Quran ini makhluk. Dulu aku kata Allah tidak dapat dilihat di akhirat. Dulu aku kata bergiam. Aku tarik balik daripada perkataanku dan aku berlepas diri. Seumpama aku lepaskan jubah luar aku daripada badanku. Makna memang dibuang terus. Jadi benda ini dia kena tarik balik. Tak lewat senyap-senyap gitu. Terutamanya orang yang ada orang panggil apa nama ni, idola ni lah, idola masyarakat, ataupun orang yang ada ramai followers. Dulu dia i'tikad salah, bukan i'tikad ahli sunnah. Tiba-tiba dia isah dah, lama-lama belajar, tahu bahawa dulu dia belajar sikit, habis semua orang kata bid'ah. Orang ni bid'ah. Sebab apa? Masa tu ilmu kecil sikit. Tank tok barang sikit, tok tank tok benda sikit dak penuh dia bunyi lah. Tapi bila mengaji lagi penuh dak bunyi dah. Dia tahu dak bahawa selama ni dia pun masa jahil lagi. Lepas tu dia pun keluar daripada pahaman lama. Dia tak ijtihad. Dia tidak maklum war-warkan kepada pengikut-pengikut dan orang yang dia sebarkan. Orang sesat ikut lama dah. Tiba-tiba bila dia kembali kepada jalan yang betul, dia kena ijtihad lah, supaya orang tadi keluar daripada kesesatan. Kerana sebab dia dululah ramai orang jadi salah. Tanggungjawab tu, kalau dia tak selesai, dia tidak tarik balik ijtihad tu, siapa yang bertanggungjawab? Dia juga. Kerana sebab dia ada masyarakat jadi sesat, ada masyarakat membid'ahkan orang, ada masyarakat menjahmiahkan orang. Jadi dia kena tarik balik supaya apa? Lepas ni kalau orang nak pegang kok, saya tarik balik, makna kalau dia pegang tu saya tak bertanggungjawab dah. Kerana saya tarik balik dah pandangan saya ni, dan saya tak redha orang pegang pegangan saya ni. Kena khabar begitu. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wa min jumlatil qudah wa min jahlil qudati anna man idda'a alaihi indahu biriddatin aw ja'ahum yatlubul hukma bi islamihi yaquluna lahu talaffaz bima qulta wa hadha ghalatun fahish. Adalah termasuk kebodohan pada qadhi. Sekali lagi bodoh. Nampak tak? Sudah habis. Bahawa orang yang didakwa murtad di hadapan mereka atau mengadap mereka untuk memohon hukum keislamannya, mereka katakan kepadanya, ucapkan lagi bagaimana perkataan itu. Ini adalah kesalahan yang jahat. Nampak? Okey. Pengarang rahimahullah ni sebut lagi benda isu yang berkaitan ni ialah isu di sisi qadhi atau hakim ni. Wa min jahli al-qudati, daripada kejahilan qadhi yang jahil, yang tak tahu hukum ni, anna man idda'a alaihi indahum biriddatin, orang yang mendakwa, anna man idda'a alaihi indahu biriddah, orang yang didakwa di sisinya dengan murtad. Au ja'ahum, ataupun dia datang kepada qadhi ni, yatlubul hukma bi islami, minta hukum tentang Islam dia. Saya ni Islam tak lagi ni, saya kata gini. Nampak tak? Tadi orang dakwa dia murtad, mari jumpa dia, ataupun dibawa ke kamar kehakiman, tanya orang dakwa, si fulang ni murtad. Lepas tu Tok Qadhi kena tanya lah macam mana murtad. Ataupun dia mari jumpa, Tuan Qadhi, saya ni Islam tak lagi, saya kata saya ni sebut bergiam yang saya rasa keluar pada Islam. Jadi kata Tuan Syekh kita,
Antara kejahilan setengah qadi ni, bila mari orang sedemikian yang minta hukum, yaquluna lahu, Tok Qadi ni kata, talaffaz bima qulta, cuba sebut mu kata benda. Jadi Tok Qadi ni suruh orang tak disebut, dia kata apa? Mu sebut ke mana? Jaga molek ni. Jadi tuan syekh kita kata benda ni tak betul ni. Sebab perkataan tu kalau kufur dah, disebut sekali lagi dah je kufur. Benda tu kufur. Sekarang ni dia sebut kali kedua. Tidakkah perkataan tu kufur? Walaupun hikayatul kufri laisa bi kufrin, menghikayatkan kufur tu bukan kufur, tetapi sekarang ni dia dia menjadi sebab kepada perkataan kufur tu disebut. Sebab itu dia ada lah sirah jazam, dia kata ghalatun fahish, salah yang sangat-sangat. Nampak tak? Jadi patutnya apa? Patutnya bila tahu dah gitu, dalam zaman sekarang ni mudah tak payah sebut ataupun benda hak rakaman, benda tulis tu dah cukup dah. Makna dia boleh buat dengan cara bertulis tanpa sebut. Buat dengan cara bertulis tanpa sebut. Ataupun dia tidak sandarkan diri dia. Tak apa lagi tu. Tapi bila dia suruh sebut, ini kata tuan syekh kita, ini salah yang teramat. Sebab perkataan tu kufur, dia suruh ulang pula perkataan kufur tu. Dah nak buat mana gitu? Tak suruh kata ke mana? Tengok dia kata, faqad qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, idza du'iya ala rajulin annahu irtadda wa huwa muslimun lam akshif 'anil hal wa qultu lahu qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa annaka bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, intaha. Maka sesungguhnya Asy-Syafi'i telah berkata, apabila seorang didakwa murtad sedang ia muslim, maka saya tidak mengungkapkan keadaan kemurtadannya, dan saya akan katakan kepadanya, katakanlah saya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah, dan bahawa engkau melepaskan diri dari segala yang berselisih dengan agama Islam. Habis. Jadi di sini Syekh kita ambilkan perbuatan Imam Syafi'i menjadi sebagai satu ikutan. Bila orang mari jumpa Tok Qadi, tanya pasal hukum dia, dia murtad tak lagi, kata gini, Tok Qadi tak asal cara, suruh sebut balik ke mana, suruh ucap je. Suruh ucap je. Dah kalau Islam dah, tak apalah sebab mengucap tu tidak memberi kesan, bahkan mengucap tu satu bentuk pahala, zikir. Dah kalau dia kufur dah, mengucap tu mengembalikan dalam Islam. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, bila orang mari ke dia, tak cerita ni, awak sebut ke mana? Mu kata ke mana? Dah ya dah. Dia kata aku tidak lam akshif anil hal, aku tidak cuba bongkarkan keadaan dia. Aku tak tanya guna-guna dah. Tetapi aku akan kata, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu apa dia? Wa anni, kalau wa annaka kamulah, dan kamu hendaklah mengucap anni bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Aku berlepas diri daripada setiap agama yang lain daripada agama Islam. Cukup. Jadi selamat. Ni jalan yang ditunjuk oleh Imam Syafi'i, ini selamat. Jadi kita pun nak suruh orang ucap kata kufur, kita terus je suruh dia ucap je. Suruh ucap. Nampak? Itu cara dia, itu hikmat yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang wajar untuk kita ikuti oleh qadi-qadi dan juga tok-tok hakim. Sekadar tu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu lah. Ada sini. Mana ada. Ada je. Tadi. Oh my. Dia cabut. Jadi
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله هدي سيدنا والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث القوم محمود الذي وأنت حينك لا تفرق. بسم الله.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم واستقيموا واعتزلوا الله. يسر صوت فرحة صوت لفظ صوت يرحمكم الله. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ومن السلام ومن الجنة إلى السلام يا ربنا وتعالى وإلهكم إله الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لأن ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له والملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله